Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi pada sesi video pada kali ini kita akan melihat pelajaran indices sukatan pelajaran tingkatan 3. Perkara yang pertama yang perlu kita faham berkenaan dengan indices adalah apa yang dimaksudkan dengan indices, konsepnya, ya. So indices ataupun indeks adalah merupakan kuasa. Jadi dalam nombor berindeks dia ditulis sebagai A kuasa N, di mana A ini adalah merupakan apa yang dipanggil sebagai asas, sementara N di situ adalah merupakan indeks. Sekiranya kita menggunakan nombor biasa, katakan 2 kuasa 3, 2 adalah merupakan asas, sementara 3 adalah merupakan kuasa ataupun indeks. Nilainya adalah sama dengan 2 darab 2 darab 2, iaitu 2 didarabkan sebanyak 3 kali. So itu yang dimaksudkan dengan konsep indices ataupun nombor berkuasa, indeks. Perkara yang kedua yang perlu diketahui dalam pelajaran ini adalah berkenaan dengan laws ataupun rumus-rumus yang berkaitan dengan indeks. Rumus yang pertama adalah rumus bagi pendaraban dua nombor berindeks. Perhatikan, sekiranya kita ada A kuasa M darabkan dengan A kuasa N, apa yang kita lakukan adalah kita boleh tambahkan sahaja kuasa yang ada. Sebab kita tahu bahawa A kuasa M adalah A yang dikuasakan ataupun dikali dengan nombor yang sama sebanyak M kali, sementara A kuasa N kita darabkan sebanyak N kali. Jadi hasilnya adalah berapa kali keseluruhan nilai A itu kita darabkan. Jadi kita boleh mudahkan dengan cara menambahkan indeksnya. So, mudah saja nak ingat, bila nombor asas sama didarabkan, kuasanya perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua melibatkan pembahagian bagi dua nombor indeks asas sama. Perhatikan, kalau kita ada A kuasa M bahagikan dengan A kuasa N, secara ringkas ataupun formulanya kita boleh tolakkan A kuasanya, kita tolakkan A kuasa M tolakkan dengan N secara praktikal. Sebagai contohnya, sekiranya kita ada 2 kuasa 3, kita bahagikan dengan 2 kuasa 2. 2 kuasa 3 bahagikan dengan kuasa 2, secara ringkasnya kita boleh buat 2 kuasa 3 tolak 2, kita dapat 2 kuasa 1. Sekiranya kita lakukan operasi mansur, 2 kuasa 3 adalah 2 darab 2 darab 2 perkan dengan 2 kuasa 2, 2 darabkan dengan 2. Perhatikan, kita mansuhkan seolah-olah kita tolakkan nilai indeks. Ingat, bila dua nombor berindeks kita bahagi, tolakkan sahaja dia punya indeks. Okey, kemudian rumus yang ketiga melibatkan pendaraban bagi dua nombor yang mempunyai kuasa yang berbeza, indeksnya berbeza. Dua-dua kita kuasakan dengan satu nombor. So, apa yang perlu kita lakukan, ini melibatkan kurungan kedua-dua sebutan ini ataupun nombor ini kita perlu kuasakan dengan N. Hasilnya adalah A kuasakan dengan P kuasakan dengan N. Nombor berkuasa dikuasakan, kita perlu darabkan. So, A kuasa N. Begitu juga bagi B kuasa Q, apabila kita kuasakan dengan N, kita akan dapat B kuasa QN. Ini berlaku apabila kita kembangkan, ya. Sekiranya kita mempunyai nombor yang mempunyai nilai yang berbeza, katakan A kuasa A darabkan dengan B mempunyai kuasa yang
yang sama, katakan P kuasa P. Ini sebenarnya kalau kita kembangkan, kita boleh tulis dia sebagai A kuasa B, A darabkan dengan B kuasakan dengan P kalau dia berkuasa sama. Jadi kalau kita kembangkan dia, kita akan dapat A kuasa P, B pun kena kuasa P. So perhatikan, ini melibatkan penggunaan kurungan, ya. Okey. Kemudian yang berikutnya kita tengok apakah yang dimaksudkan ataupun hasil bagi A kuasa kosong. Dari segi nilai, A kuasa kosong sama dengan 1. Nampak sedikit pelik macam mana kuasa kosong boleh dapat 1. Perhatikan dalam hubungan indeks, bagaimana untuk mendapatkan suatu nilai yang berkuasa kosong. Gunakan nombor supaya lebih mudah. Katakan kita ada 2 kuasa 3 bagikan dengan 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 bagi 2 kuasa 3, kalau kita tunjukkan secara indeks, dia adalah 2 kuasa 3 tolakkan dengan 3. 3 tolak 3, dia akan jadi kosong, maknanya 2 kuasa kosong. Perhatikan kalau kita buat secara operasi, 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2 bagikan dengan 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2. Kita boleh masukkan, dan perhatikan bila kita masukkan nilai yang sama, kita akan dapat 1. Ini bermakna 2 kuasa kosong sama dengan 1. Sebab itu sebarang nombor dikuasakan dengan kosong, kita akan dapat 1. Seterusnya, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan A kuasa negatif. A kuasa negatif secara formulanya, dia melibatkan pecahan ataupun 1/. Bila kita tukarkan nilainya, kita akan dapat 1/A kuasa N. Secara ringkas, kita boleh tunjukkan. Katakan kita nak dapat kuasa negatif. Perhatikan kalau kita ada 2 kuasa 2 bahagikan dengan 2 kuasa 4. Secara indeks, 2 kuasa 2 bahagi dengan 2 kuasa 4, kita dapat 2 kuasa 2 tolak 4. So, kita dapat 2 kuasa negatif 2. Perhatikan, kalau sekiranya kita lakukan dia melibatkan operasi masuk, 2 kuasa 2, 2 darab 2. 2 kuasa 4, 2 kita darabkan sebanyak 4 kali. Kita masukkan, yang atas dapat 1, yang bawah dapat 2 darab 2 ataupun 2 kuasa 2. So ini adalah merupakan 1/2 kuasa 2. Jadi ingat, bila melibatkan indeks berkuasa negatif tu, dia akan jadi 1/. Nombor asas dia kuasakan dengan berapa indeks dia. Jadi A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Okay, kemudian rumus yang terakhir adalah yang melibatkan pecahan. Sekiranya kita ada A kuasa M perkan dengan N. Perhatikan M dan ini N. M adalah pengangka, N adalah penyebut. Sekiranya kita tukarkan menggunakan rumus ke dalam bentuk biasa, dia akan jadi punca kuasa. Punca kuasa berapa? Tengok dia punya penyebut. Kalau di sini N, dia akan jadi punca kuasa N. Kemudian nombor yang kat dalam adalah nombor asasnya, iaitu A. Sementara pengangka M ini akan menjadi kuasa. Jadi kalau kita ada A kuasa M perkan dengan N, dia akan jadi punca kuasa N untuk A yang dikuasakan dengan M. Dan kita juga boleh keluarkan M
dia adalah punca kuasa N bagi A yang kita kuasakan dengan M. Dia akan memberikan nilai yang sama. Kita bagi contoh mudah. Katakan 4 kuasa 3/2. So 4 kuasa 3/2 kalau menggunakan rumus ini, dia akan jadi punca kuasa 2 4 yang dikuasakan dengan 3. Kuasa 3 kita boleh letak kat dalam ni, ataupun kita boleh letak kat sebelah luar. Dia akan memberikan nilai yang sama. Katakan cikgu nak letakkan dia sebelah luar supaya nilai kat dalam lebih kecil, 4 sahaja. Punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. So ada kuasa 3. So nilai akhir adalah 2 kuasa 3. 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2, nilainya adalah 8. So itu yang dimaksudkan dengan nombor berindeks ataupun indices. Dan ini adalah merupakan formula-formula yang terlibat dan yang melibatkan indices. Apa yang cikgu harapkan, video cikgu dapat membantu para pelajar memahami dan menguasai pelajaran ini. Cukup hingga di situ. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.